One, two, three. Ini kisah tentang bulan. Bulan bintang jadi kawan. Begitulah persahabatan yang coba kami eratkan. Kurang kat ekor. Tak ada ekor. Normal voice. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much masih lagi sudi view video-video saya dekat dalam my YouTube channel ni, dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang merah dekat bawah tu, dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan saya punya video dekat dalam my YouTube channel ni. Ada ramai yang bertanya dengan saya bagaimana perjalanan nak ambil psikologi dan apa salah faham masyarakat berkenaan dengan psikologi. Saya nak jawab soalan yang pertama dululah. Okay, bagaimana perjalanan untuk belajar dan ambil degree dalam bidang psikologi. Which is perjalanan saya mungkin tak biasa pada orang lain, sebab perjalanan saya memang tak arah sejak daripada awal. Ada orang yang ambil psikologi bukan disebabkan mereka nak ambil psikologi, tapi saya memang nak ambil psikologi sejak saya tingkatan 4 lagi. Kenapa tingkatan 4 nanti saya ceritakan kemudian. So masa saya form 1 sehingga tingkatan 1 sampai tingkatan 3, kita sama je. Okay, kita akan ambil satu jurusan yang biasa lah, bukan jurusan sains ataupun jurusan swasta pula, sastra. Okay, so bila ambil pengajian untuk masuk ke tingkatan 4 tu, saya dah bertanya kepada guru kaunseling pada ketika itu, kalau suatu masa nanti saya nak jadi kaunselor, ataupun saya nak belajar dalam bidang psikologi, apa yang saya perlu ambil masa tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kalau saya tak tanya, maybe cikgu tu tak cakap kot, sebab tak ramai yang berminat dalam bidang ini. Pada cikgu tu lah, dia pernah bagi tahu saya ramai yang tak minat dalam bidang psikologi. Tapi pada masa itu saya tanya, saya tanya kepada dia, kalau nak masuk bidang psikologi, nak masuk bidang kaunseling, jadi tingkatan 4, tingkatan 5 nanti boleh tak kalau saya nak ambil swasta, sastra. Asyik silap je swasta dengan sastra, sebab sedangkan benda tu tak sama pun. Sastra. Okay, kalau saya ambil bidang sastra boleh tak saya lepas tingkatan 5 tu saya nak dan ambil form 6 tu saya boleh ambil bidang psikologi, ataupun lepas kata 5 tu kita punya aim nak masuk, apa yang cakap ni, kita punya aim nak masuk pendidikan kan, bahagian pendidikan after form 5 tu. Dan cikgu tu bagi tahu kalau nak ambil bidang psikologi, nak ambil bidang kaunseling, kena ada subjek sains. Sekurang-kurangnya ada 2 subjek sains masa tingkatan 5 dan tingkatan 4. Untuk pengetahuan semua, ini berbelas tahun yang lepas. Saya tak tahu peraturan untuk masa sekarang lah, tapi berbelas tahun yang lepas itulah peraturan dia. Memang kena ada subjek sains, sekurang-kurangnya ada 2. Sama ada anda ambil kimia ke, ambil biologi ke, ambil admit ke. So masa ketika itu saya ambil 3 subjek ni lah. Saya ambil biologi, saya ambil kimia dan saya ambil admit. Okay, so saya masuk ke tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk aliran sains. Tapi masa tu dikira sebagai sains bangku. Saya just nak cukupkan syarat untuk saya masuk ambil psikologi. So masa form 5 tu ditakdirkan keputusan saya tak berapa bagus. Jadi saya berikhtiar untuk ambil psikologi dan kaunseling ni dengan cara saya menyambung pengajian saya ke tingkatan 6. So masa tingkatan 6, sebab tingkatan 5 kita dah ambil sains, should be no issue. Kalau tingkatan 6 kita tak ambil sains pun tak apa. So saya ambil sastra lah. Saya ambil bidang sastra dan saya ambil bahasa Melayu, pengajian am wajib kan. So saya ambil geografi dan saya ambil sejarah. Okay, so saya ada 4 subjek tu lah. So bila masa lulus dengan baik dalam STP, kalau tak salah masa ketika itu saya dapat dalam 3.5 macam tu, dan
saya boleh pilih mana-mana jurusan yang saya nak, dan 4 pilihan yang utama tu memang dalam pendidikan, bimbingan dan kaunseling lah. Okey, dan yang kelima, pilihan yang kelima adalah bidang psikologi kaunseling. So masa yang 4 pilihan di atas tu adalah bidang pendidikan. So untuk masuk bidang pendidikan kita kena ada interview. Okey. Kita kena ada interview untuk masuk dalam jurusan bimbingan dan kaunseling pada ketika itu. Saya pilih yang pertama tu, saya pilih UPM kalau tak salah saya. Okey. So masa tengah interview tu saya boleh jawab soalan-soalan yang diberi dengan baik. Cuma satu kekurangan saya pada ketika itu, I'm not very fluent in English. So English saya sangat-sangat teruk. Okay, tapi masa ketika itu saya tak tahu kenapa nak ambil bidang psikologi, nak ambil bidang kaunseling kena okey daripada segi bahasa Inggeris. Okay, bila saya masuk universiti baru saya faham kenapa. Nanti saya terangkan kemudian lah. So diringkaskan cerita, masa interview tu saya tak berjaya untuk convince interviewer yang saya boleh ambil dalam bidang pendidikan, bimbingan dan kaunseling. Dan saya dapat untuk pilihan yang kelima saya dekat UMS Sabah, iaitu dalam bidang psikologi dan kaunseling. Dan secara kebetulan pada ketika itu orang yang menginterview saya adalah Dean bagi bahagian pendidikan, okay, untuk UMS Sabah. Pada ketika itulah saya tak pasti, saya lupa nama dia siapa. So masa tu ambil jurusan psikologi tu sepatutnya adalah 4 tahun, tetapi pada batch kami tu adalah batch yang terakhir yang diperuntukkan masa lebih kurang dalam 3 tahun macam tu. Okay, so dikompakkan 4 tahun yang sepatutnya jurusan 4 tahun tu dikumpulkan kepada 3 tahun. So memang agak berat sedikit lah subjek tu. So every semester kita orang memang kena struggle lah untuk belajar dan penuhi jam kredit yang ada. So memang struggle. Ada 6 subjek, 5 subjek kan. Memang penat lah. Okay. Tapi saya seronok belajar sebab melalui psikologi tu saya boleh kenal diri saya sendiri. Alhamdulillah, syukur. So masa belajar dekat sana, result saya alhamdulillah tak juga terlalu teruk, tak juga terlalu baik, but okay, dan saya boleh proud of myself lah, okay, walaupun result taklah terlalu tinggi berbanding dengan rakan-rakan yang lebih pandai. So masa lepas daripada dapat ijazah tu, saya terus dapat offer untuk mengajar dekat beberapa sekolah lah dekat Sarawak ni. Saya tak nak mention dekat mana, ada beberapa sekolah. Masa tu saya dalam tempoh untuk mencari pekerjaan, dan I got an offer from daripada Semenanjung pada ketika itu. Masih saya ingat lagi, offer dekat Semenanjung, dan untuk jadi lecturers lah, untuk jadi tutor. So kita boleh sambung belajar dan we become lecturers lah, ambil master, ambil PhD lah, macam tu dia punya jalan cerita. Tapi my parents not agree with it. Mereka tak lepaskan untuk saya pergi. Saya tak tahu kenapa. Dan kemudian bila mereka tak restu untuk saya pergi, so saya continue lah mengajar dalam tempoh masa 2 tahun sehinggalah saya dapat bekerja sebagai kaunselor dekat kamp PLKN masa itulah, okay, bawah Kementerian Pertahanan. Masa tu PLKN masih ada lagi. Kemudian baru saya bekerja dekat dalam tempat saya bekerja sekarang. Saya tak, I don't want to mention where that mana tempat saya bekerja. So itulah perjalanan kita dalam bidang psikologi ni. Bukan benda yang mudah. Okay. Bila you bekerja, you belajar dalam bidang tu dan you bekerja dalam bidang tu, orang punya judgemental pada anda memang lain macam lah. Okay. Orang akan expect you bin macam malaikat, okay, sentiasa sempurna segala-galanya, sentiasa baik daripada segi perlakuan, sentiasa menjaga ketutur bahasa, kata-kata dan macam-macam lagi lah. So bila kita ada masalah, kita tak boleh nak express kita punya masalah tu pada orang lain, sebab you pelajar psikologi, of course you know how to handle your own problem pada orang. So
banyak judgemental orang pada psikologi itu sendiri. Cuma kita sebagai seorang konselor, kita kena tahulah bagaimana untuk menolak segala aspek yang tak baik, yang orang punya pandangan dan pendapat tu lah. So, ya, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan psikologi lah. Apa yang saya belajar, bagaimana saya mula berminat dalam bidang ini. So, I think that's all for me. Harap anda boleh mendapat manfaat daripada apa yang saya cerita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.